Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma qad adhallana syahru ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihil jidda wal ijtihad wal nashat wa a'izna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki mampu melaksanakan puasa dan solat malam di bulan Ramadan. Kurniakanlah kepada kami ketekunan, kesungguhan dan semangat, dan kami berlindung kepadamu daripada fitnah-fitnah yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang dimuliakan para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Bersempena dengan kehadiran bulan Ramadan, kita akan membincangkan pada malam ini salah satu perkara mustahab berkaitan dengan Ramadan, iaitu perihal syaitan dibelenggu. Tuan-tuan sekalian, telah tersebut di dalam Al-Quran panggilan bagi orang-orang beriman, tak kira lelaki maupun perempuan, hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir, Al-Quran berkumandang. Godaan setan marilah kita hadang. Pada malam ini kita dah memasuki 25 hari bulan Sya'ban tahun 1442. InsyaAllah hari Isnin depan 12 hari bulan April bersamaan 29 Sya'ban, kita akan menengok anak bulan Ramadan. Kalau tidak ada aral melintang, hari Selasa insyaAllah kita akan mulakan berpuasa. Maka Ramadan itu begitu hampir sekali dengan kita. Justru dalam menghadapi kedatangan Ramadan ini, ayuh kita persiapkan diri dalam nak menyambut Ramadan. Sebab tanda orang beriman ni, kata para ulama, dia sentiasa prepare sebelum nak membuat satu-satu kewajipan. Sebab itu tanda orang-orang beriman ni, kata Imam Abu Bakar Al-Zur'i rahimahullah, dia mesti sentiasa siap siaga. Jangan sampai kepada keadaan at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Kewajipan telah datang tetapi dia masih belum standby untuk nak melaksanakannya. Dan ketidaksiagaan, ketidaksiapan adalah salah satu daripada bentuk orang yang meremehkan kewajipan. Sebagai contoh, solat, orang yang buat persiapan sebelum azan lagi dia sudah datang ke masjid. Sebab itu kata Sufyan bin Uyainah, jangan kamu jadi seperti hamba yang belagak sombong, tidak datang ke masjid kecuali selepas dipanggil, maka datanglah semayang sebelum azan dikumandangkan. Itu adab orang beriman. Sebab itu selama 40 tahun Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dia mesti berada dalam masjid sebelum azan berkumandang. Artinya dia prepare. Sama juga kita nak melaksanakan haji, kita buat persiapan. Sama juga kita nak melaksanakan puasa, kita melaksanakan dan buat persiapan. Apa persiapannya? Paling utama sekali adalah persiapan ilmu. Ramai di kalangan kita memasuki bulan Ramadan, ilmu tentang puasa belum selesai. Itu sebab saban tahun
Soalan yang dia tanya soalan tula je. Ustaz, korek hidung batal tak puasa? Itu sajalah. Korek hidung, korek hidung, korek hidung. Tak ada soalan lain lagi dah. Sama juga tarawih. Bila datang bulan Ramadan, mana-mana masjid akan muncul satu kumpulan dipanggil geng 08. Geng 08 ni bukan kongsi gelak dah. Dia geng 8 rakaat. Dia menepuk dada dia lebih afdal daripada orang 20. Ini masalah. Tak boleh begitu. Belajar. Tahun ini insya-Allah kita di Masjid Negeri kita buat 8 saja. Tarawih 8. Kerana berdasarkan SOP yang kita terima hari semalam, masjid dibenarkan beroperasi sehingga jam 10 malam saja. Jadi kalau buat 20, gayanya macam semayang dekat pesantren di Jawa Timur tu lah gayanya lah, rokok celuk-celuk lah nak nyiapkan 20. Jadi kita buat 8 tenang-tenang, pukul 10 tutup. Mana masjid dengan Tunah Manja sama je, tutup pukul 10 juga. Tapi yang nak sukanya masa kita buat pengumuman tahun ni masjid kita buat 8, ramai sedih. Tapi majoriti hak sedih tu semua geng 08. Tak tahu apa hak dia sedih, kita pun tak tahu. Dulu saban tahun buat 20, engkau semua duk geng tiang Melaka geng 8. Bila kita maklum, Allah sedihnya, la ilaha illallah, sedih benda engkau memang geng 08. Patut geng 20 lah sedih. Allah pendek pula semayang kamu tahun ni. Tapi ini jauh lebih baik daripada tahun lepas. Tahun lepas semua tuan-tuan ni jadi imam interim semua, jadi imam di rumah, bertugas jadi imam semua. Alhamdulillah tahun ni bolehlah melaksanakan solat tarawih. Dijemputlah datang beramai-ramai semayang di Masjid Negeri. Masjid kita luas, SOP kita bagus, pengudaraan kita bagus, tak sempit. Jadi lebih selesa lah datang di Masjid Negeri. Parking pun banyak. Imam kita pun kita ada imam undangan juga. Kita ambil champion-champion semua, bacaan sedap, bagi khusyuk sikit lah. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita bercerita tentang persiapan kita menghadapi satu musuh, yang mana musuh ini adalah musuh yang real, musuh yang tidak ada orang boleh menafikan bahawa dia musuh yang nyata. Kain belah pakaian seniman, anak batu buat senjata. Bukankah Allah telah berfirman, syaitan itu musuh yang nyata. Ramadan penuh dengan rahmat, ambillah ia sekuat dapat, supaya kelak menjadi kuat terlepas goda syaitan yang laknat. Syaitan dan iblis akan diikat, semua yang beriman diawasi malaikat. Jadikanlah puasa punca berkat, supaya amal terus melekat. Cuma syaitan ini, dia dalam nak mengganggu kita di bulan Ramadan, ianya tetap berlaku. Sebab itu syaitan ini kalau dia tak ada langsung, mustahil lah, mana mungkin berlaku maksiat bulan Ramadan. Bila kan tiba bulan puasa akan muncullah kumpulan-kumpulan yang tak puasa misalnya. Siapa yang menggoda dia? Bila datang bulan puasa muncullah kumpulan-kumpulan dipanggil geng PH, geng plastik hitam. Geng plastik hitam 10 kili. Kalau tuan-tuan nampak bawa plastik hitam tu, ya lah tu. Tapi sejak ada delivery ni tak ada dah geng plastik hitam ni. Dia telefon je, dia telefon saja, suruh hantar ke rumah. Mana datang maksiat begitu. Ini kita akan bincangkan pada malam ini. Secara umumnya modus operandi syaitan ini disebutkan oleh Allah dalam Quran supaya kita kenal cara dia mengganggu kita. Pertama, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ini peringatan untuk anak-anak Adam. Syaitan dia akan usaha goda kita siang dan juga malam. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan berikrar depan Allah, wahai Tuhan, aku akan usaha goda anak Adam supaya tergelincir daripada jalanmu yang lurus. Aku akan goda mereka dari arah depan. Kok dia tepih, aku datang kok belakang. Dia tepih, aku mari kok kanan.
dia tepih, aku mari kok kiri. Wala tajida aktsarahum syakirin, dan akhirnya wahai Tuhan, kau akan dapati kurang sangat hamba-Mu itu hak reti berterima kasih. Ini ulama bincangkan punya dahsyatnya setan goda kita. Dia datang dari 4 penjuru. Dia goda dari depan, kita tepih, dia mari kok belakang. Kita siku dia, mari kok kanan. Kita lari ke sini, dia mari peluk kok kiri. Dia akan tawaf sampai kita ada ruang terleka sikit, dia akan sesatkan kita. Bersungguh benar. Cuma ulama-ulama tafsir mengatakan Allah Ta'ala sebut syaitan hanya boleh datang 4 penjuru saja, depan, belakang, kiri, kanan. 2 angle dia tak boleh masuk, atas dan bawah. Dia tak boleh datang pada atas dan tak boleh datang pada bawah. Simbol bahawa kalau orang itu banyak semayang, simbol sujud, syaitan payah kacau dia. Ataupun dia ni banyak berdoa, dia tak boleh datang daripada atas. Jadi orang banyak berdoa, banyak semayang, insya-Allah syaitan payah nak goda. Bukan kata tak boleh, payah sikit nak goda. Itu modus operandi yang pertama. Modus operandi yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apabila dititahkan kepada para malaikat, tunduk hormatlah kamu kepada Adam, semuanya tunduk kecuali iblis. Sesungguhnya dia itu aba, orang hak enggan, dia tak hendak, wastakbar, sombong, wa kana minal kafirin. Jadi iblis dan syaitan dia ni sentiasa kufur, enggan dan takbur. 3 elemen ni dia akan masukkan pada kita supaya kita akhirnya tetap tunduk juga pada dia walau hebat macam mana pun kita. Yang ketiga, syaitan ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa dari syurga dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka pernah berada di dalamnya. Di situ Allah nak beri peringatan, syaitan surga pun dia boleh masuk. Surga ni tuan-tuan, Siti Hawa dengan Adam, dia duduk dalam surga. Surga ni yang jaga surga bukan frontliner dah. Hak jaga surga ni bukan Bangladesh, Nepal security dah. Hak jaga surga malaikat. Macam mana syaitan boleh lepas? Itu nak tunjuk dia ni terror, licik. Jadi Allah nak tunjuk kalau surga pun syaitan boleh mencelok dan mencelah masuk. Setakat Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, anytime dia masuk, anytime. Ngajilah kala mana pun mengaji, dia boleh masuk. Nanti saya akan ajarkan macam mana Nabi mengajar. Masa semayang pun syaitan boleh kacau lagi. Kita ingat kan, baca ayat kursi syaitan lari, dia sengih dia sengih. Hak lari ni hantu kecil-kecilan, dia sengih. Itu dia, godaan dia luar biasa. Yang keempat Allah Ta'ala sebut antara sifat syaitan ini adalah dia sangat berusaha, bersungguh-sungguh sehingga manusia itu lupa pada Allah. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi manusia sehingga manusia lupa ingat kepada ajaran Allah, dan itulah puak-puak syaitan. Puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Surah Al-Mujadalah ayat 19. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 37, wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Syaitan itu tetap menghalang manusia dari jalan yang benar
sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk. Oh, ini cekak dia. Yang ajaran-ajaran sesat ni semua dia mengatakan bahawa dia tu betul. Syaitan sudah bisikkan demo ni memang betul, padahal dia mempertipu daya saja. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut syaitan ini dia akan goda, tipu, pujuk, rayu sampai berjaya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruful qawli ghurura. Dan kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh yang terdiri daripada syaitan, manusia dan jin, yang mana kerja mereka membisikkan dengan kata-kata indah susunan bahasanya untuk memperdaya pendengarnya. Surah Al-An'am ayat 112. Dia punya pujuk memang pandai betul. Benda hak salah jadi tak salah. Itu terror syaitan. Benda salah, rasuah haram, tapi dia boleh bisik, Allah, ini bukan rasuah, rasa tak apa, awak penat kerja, tenyeh saing banyak, takkan tak boleh rasa sikit. Ini syaitan, dia membisikkan benda hak tak molek jadi molek. Yang ketujuh, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya syaitan itu menggoda manusia, manusia, kufurlah engkau. Bila orang tu dah kufur, dia kata pula pada orang itu, sesungguhnya aku tak campur, kerana aku sebenarnya takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Surah Al-Hashr ayat 16. Dia dah goda kita kau-kau sampai kita dah sesat daripada jalan Allah. Kemudiannya dia boleh berlepas diri. Dia kata aku sebenarnya pun takut ke Tuhan juga, yang kau ikut aku tu buat apa. Ini perangai syaitan, dia berlepas diri. Ada juga dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut syaitan ni sampai satu peringkat, dia bukan goda orang buat jahat saja, bahkan orang yang buat baik macam tuan-tuan ni pun dia akan goda supaya mengurangkan kebaikan. Ada peringkat dia tak suruh tuan-tuan buat jahat, dia kurangkan kebaikan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan membisikkan kepada kamu tentang miskin kalau kamu bersedekah, dan dia menyuruh kamu supaya jadi bakhil dan kedekut. Ini Allah Ta'ala sebut surah Al-Baqarah ayat 268. Contoh tuan-tuan, bulan Ramadan baru semangat nak belanja orang, berbuka, nak sedekah masjid sebagai contoh, dah siap duit dah, sampai saja dekat tabung dia bisik lah. Dia kata, awak kalau beri, awak tak ada duit dah sekarang, kau rumah tanya awak beli dah kicap, awak lupa kau kena beletik semula lah, lain kali lah nak sedekah apa. Ini dia manipulate. Daripada kita nak buat baik, tak jadi kita buat baik. Maka inilah yang kita hadapi dalam hidup kita, musuh yang sangat real, iaitu syaitan. Walau bagaimanapun, di atas rahmat dan belas ihsan, kasih sayang Allah kepada hambanya, untuk bulan Ramadan semua syaitan ini di-PKP-kan. PKPD lah saya ingat, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan. Kenapa? Belas ihsan Allah. Kalau dia lepaskan semua, tak puasa kita, rasa imam dengan Bilal je semayang masjid, tak ada dah, hak lain semua duduk bazar Aidilfitri belaka. Apa dalil-dalilnya? Ini kita cerita dalam hadis-hadis ada disebutkan. Pertama, Allah Ta'ala, Nabi gunakan satu kalimat, sufidatis syayatin. Kata Nabi, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatinu wa maradatul jinni. Pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin akan disufidat, dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha babun
wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintu yang terbuka, dan ketika itu pintu-pintu syurga dibuka dan tidak ada satu pun pintu-pintu syurga yang tertutup. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kullu lailatin. Maka datanglah satu orang yang buat satu seruan, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah buat ketaatan. Wahai yang mengharapkan maksiat dan keburukan, berhentilah daripada maksiat. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat daripada api neraka pada tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh ramai ulama-ulama hadis, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Malik, Baihaqi dan ramai lagi. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi ceritakan juga syaitan-syaitan ini akan di PKPD kan, tapi menggunakan kalimat sulsilatis syayatin. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebut, "Idza dakhala syahru ramadana futtihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannama wa sulsilatis syayatin." Bila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu Jahannam ditutup dan syaitan dibelenggu. Ini hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, Imam Ahmad dan ramai lagi. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi guna kalimat lain lagi. Apakah kalimatnya? Nabi gunakan perkataan tughallu fihi syayatin. Lain lagi. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sebut, lamma hadara ramadhanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun. Ketika datang bulan Ramadan, Nabi pun bersabda, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Padanya Allah wajibkan kamu puasa, padanya pintu-pintu syurga dibuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan semua setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha qad hurima. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapati malam itu, maka dia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah. Ada juga dalam riwayat An-Nasai dimulakan kalimat wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan pembangkang dibelenggu. Ini boleh tengok dalam Sunan Al-Kubra. Timbul perbahasan di kalangan ulama, kenapa berbeza kalimat? Hadis pertama sebut lain, hadis kedua sebut lain, hadis ketiga sebut lain. Baik, para ulama mengatakan, pertama Nabi sebut sufidatis syayatin. Dalam Al-Fa'iq fil Gharib al-Hadis ada menjelaskan kalimat sofat. Sofat ini maknanya qaid, mengikat. Jadi kalimat sofat pada yang Nabi sebut sufidatis syayatin samalah dengan makna ghalla dan salsala. Maknanya dia membelenggu dan dia salsala ni merantai. Jadi kata ulama, kalimat sufidatis syayatin maknanya diikat dengan belenggu ataupun gari. Ini keadaan yang pertama, syaitan itu digari. Kemudian kata ulama, ketika Nabi sebut sulsilatis syayatin, kata ulama sulsilatis syayatin ini sama makna dengan syuddat bis salasil, iaitu setan itu yang tadi digari, yang ini diikat dengan rantai. Lain sikit, ada yang digari, ada yang diikat dengan rantai. Jadi kita simpulkan begini, penggunaan kalimat sufidatis syayatin atau sulsilatis syayatin ataupun tughallu syayatin pada dasarnya menunjukkan makna yang sama,
iaitu syaitan-syaitan itu diikat, sama ada pakai rantai ataupun dibelenggu. Jadi kalau ada yang kata syaitan masuk penjara, kita tak jumpa lagi. Kata syaitan akan dipenjarakan, penjara kita tak jumpa lagi. Yang ada diikat, sama ada pakai gari ataupun pakai belenggu atau pakai rantai. Dan para ulama juga mengatakan bila Nabi sebut asyayatin, sebagian ulama berpendapat kalimat asyayatin maknanya syaitan-syaitan yang Nabi maksudkan itu adalah sebahagian sahaja. Ini dia punya jawapannya. Kalau orang tanya kenapakah masih ada maksiat bulan Ramadan, jawapannya kerana bukan semua syaitan yang dibelenggu. Ada satu riwayat Abu Hurairah mengatakan idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatinu maradatul jinni. Ni hadis kata ulama mustahak untuk kita ambil perhatian sebab Nabi sebut pada malam pertama bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu. Dan syaitan itu Nabi pula sebut maradatus syayatin, syaitan hak pangkat besar saja. Maknanya pada bulan Ramadan nanti syaitan yang kena tangkap PKPD hanyalah kena ke atas saja, full kena ke atas. Yang bawah tak kena, lieutenant kena, major semua tak kena. Mana kalau penjawat awam itu grade 54 ke atas ya. Yang grade 40, setan grade 48, setan 44, setan grade 41, setan grade 40 sampailah grade 19 masih bergentayangan. Yang dia tangkap dan tahan hanya general-general saja. Jadi ini menjawab kepada persoalan yang sering ditimbulkan oleh masyarakat. Bapalah musim puasa-puasa ni setan kena penjara, orang Melayu panggil penjara. Setan kena penjara tapi orang maksiat semacam. Sebabnya yang ditangkap itu hanyalah setan general-general saja. Yang bawah-bawah ini masih lagi banyak. Sebab itu persoalan tentang kenapa bulan Ramadan ini banyak maksiat, ini soalan famous dari ratusan tahun para ulama membahaskan. Sebab itu pernah Imam Al-Qurtubi pernah juga ditanya kaifa tura syurur wal ma'asi waqi'a fi Ramadan katsiran falau suffidatis syaitin lam yaqa' dzalika. Orang tanya kepada Imam Qurtubi, wahai tuan guru, mengapakah banyak terjadi maksiat di bulan Ramadan padahal syaitan itu telah dibelenggu oleh Allah? Apa jawapan beliau? Fal jawab innama tughallu an shaimina shaumul ladzi hufiza ala syurutihi wa ru'iyat adabahu. Kata beliau, syaitan yang dibelenggu ini dia hanya menggoda orang yang biasa-biasa, tetapi dia takkan dapat menggoda orang-orang yang melaksanakan puasa yang mana orang itu hufiza ala syurutihi, dia puasa dengan jaga syarat-syaratnya, ataupun dia memelihara waru'iyat adabuhu, dia jaga adab-adab puasa. Jadi kita boleh katakan begini, kalau ada orang bulan puasa masih ada kecenderungan nak buat maksiat walaupun dia sedang puasa, maknanya puasanya itu tidak berkualiti, baru syaitan boleh kacau. Kalau puasa yang berkualiti macam tuan-tuan, syaitan tak berani kacau, dia tak kacau. Begitu juga kata Al-Aini. Jika ada yang bertanya kenapa banyak terjadi maksiat di bulan Ramadan padahal syaitan telah dibelenggu, maka kata Al-Aini, qultu hadza fi haqqi as-sa'imin alladhi hafizu ala syuruti shaum wa ra'u adabihi. Maka aku menjawab, kata Al-Aini, dibelenggu ini terjadi kepada orang yang melaksanakan puasa dengan memenuhi syarat dan adabnya, barulah dia akan terselamat. Wa qila la yalzimu man tasatlahum wa tasfiduhum kulluhum an la yaqa'u syarra wa la ma'siyah li'anna lidzalika asbaban ghaira syayatin
kan nufusil khabithah wal adatil qabihah wa syayatinal insiyah. Dan dia menambah, kata Al-Aini, kadang-kadang maksiat dan kejahatan ini bukan tunggu syaitan pun mengacau. Kata dia, maksiat ini boleh juga muncul daripada beberapa faktor. Pertama, nufusil khabithah, dia tu sendiri tak senonoh. Dia tu sendiri, orang tu sendiri jenis tak senonoh. Mana dia ni jenis tak ada syaitan pun dia jahat juga. Dia tu hak jenis tak senonoh. Wal adatul qabihah, ataupun dia tu adat dia tu memang buruk perangai dia, tak tunggu syaitan goda pun. Wasyayatinal insiyah, dan juga ini pandangan dia, mungkin juga kerana godaan syaitan yang berupa manusia. Ada memang dalam Quran Allah Ta'ala sebut syaitan ni dia boleh menjelma dalam bentuk manusia. Dia akan memujuk manusia ini, ta'jizihim anil ighwa'i wa taznina syahawat. Dia boleh melemahkan kita dengan menghiasi syahwat dan memujuk kita menggunakan manusia. Jadi tak tunggu syaitan. Baik itu tuan-tuan, kalau kita pergi luar negara, kadang kita jumpa setengah tempat di luar negara ni, dia punya pantai dia panggil nudist beach, pantai boge belaka. Mana nak pergi ke pantai tu tak boleh pakai pakaian, tak boleh. Perempuan, lelaki semua tak baju belaka, nerak macam ikan kering. Ada satu di Sydney, nama Bondi Beach. Di Sydney, Bondi Beach, memang pantai tu nudist, orang semua separuh telanjang, tidak telanjang penuh. Tapi saya kagum, ada di kawasan situ rumah-rumah sewa yang student kita menyewa, pelajar kita. Tanya ke dia orang, awak tak rasa tercabar ke belakang? Buka tingkap tu nampak. Dia kata tak ada rasa apa-apa. Sebab benda ni dia kata satu benda biasa bagi dia orang. Dia dah tak memandang dah. Maksiat depan mata tak ikut. Ini orang yang ada jiwa kuat. Kita ni benda tak ada, cari benda tak ada, cari. Kuantan tak ada benda tak senonoh, cari. Kok internet mana tempat tak senonoh, dia cari. Ada, memang jiwa dia kotor. Ada orang jiwa dia tu bersih macam kristal. Maksiat depan mata dia tak buat, walaupun depan mata. Nah, itu punca jadi jahat. Maka nanti bila memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, kita berdoalah kepada Allah, janganlah kita kalah dengan setan-setan hak pangkat bawah-bawah ini. Hak pangkat bawah-bawah semua tak ada dah. Hak kecil-kecil ni, hak kecil-kecilan ni, dia akan banyak mengganggu kita. Jadi kalau menempuh bulan Ramadan nanti, buat beberapa amalan yang kata para ulama boleh mengelakkan daripada setan kecil-kecilan ini. Dalam kitab Al-Jin wa Sifatuhum wa Subulul Wiqayati min Syarrihim, tulisan Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Syakhibani, disebutkan kita kalau nak elakkan gangguan setan, khususnya semasa Ramadan nanti, amalan yang paling terbaik sekali tuan-tuan kena buat baca Quran. Baca Quran ni amalan paling ampuh untuk setan segan nak mengganggu kita. Nabi pesan, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu jadikan rumah macam kubur, sunyi saja. Buatlah sesuatu ibadat. Sesungguhnya syaitan, kata Nabi, akan lari lintang pukang kalau dalam rumah itu sering dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kita lazimkan nanti membaca surah Al-Baqarah. Kita musim-musim PKPP ni, pemulihan ini, tak banyak aktiviti pergaulan yang boleh kita buat. Jadi eloklah kita banyak bertadarus Al-Quran, banyakkan membaca Quran. Nabi pun, walaupun Nabi ni Al-Hafiz dah, dia memang Al-Hafiz dah, Quran tu turun pada dia, tapi Nabi sendiri dia suka tadarus Quran. Yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Kata para sahabat, semasa Ramadan Jibril datang jumpa Nabi
dan Jibril datang setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril dan Nabi tadarus Al-Quran. Dia hafal Quran dah, tapi tadarus juga. Jibril tu tiap-tiap masa bawa Quran, dia pun tadarus juga. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ni. Sebab itu kalimat darasa yudarisu dia berasal daripada bahasa Arab fa'ala, maknanya limusyarakah bainatsnaini, iaitu satu perbuatan yang memerlukan interaksi dua orang. Kalau tuan-tuan Ramadan ni baca seorang payah, ikut sunnah kena berdua, itu namanya tadarus. Jadi kalau baca seorang pun bagus, tapi potensi nak kacau adik setan tu tinggi lagi. Sebab setan tu bila dia tengok kita seorang boleh makan ni, dia kata pergi dekat baru dua baris mengantuk pula, Allah tak nampak dah huruf atas bawah, dia mau ngosek. Tapi kalau berdua tu dia kena kudrat, dia kena kuat sikit. Lepas itu bertadaruslah. Jibril alaihissalam dia mengkhatamkan Quran setahun sekali bersama dengan Nabi kita setiap kali bulan Ramadan, dan di tahun terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi khatamkan Quran 2 kali dengan Jibril alaihissalam. Kita tahun ni pun di Masjid Negeri kita buat tadarus Al-Quran, masih lagi kita teruskan. Cuma berdasarkan SOP, sebab kita kena tutup kedai pukul 10 malam, jadi tak ada masjid buka lepas pukul 10. Moreh pun kita sedia. Tuan-tuan ambil saja moreh, baliklah. Nak mengaji tadarus dengan Masjid Negeri, datang siang. Kita buka waktu duha. Jadi nanti kalau ada tuan-tuan yang berminat nak bertadarus, 7-8 orang boleh kumpulkan, kita bagi ruang tengah masjid. Nanti maklumkan kepada imam berapa kumpulan nak buat. Nanti khatam esok kita bagilah hadiah sikit untuk yang geng-geng khatam ni. Jadi siapa yang berminat boleh waktu duha, sebab malam tak dibenarkan. Malam kita berdasarkan SOP sekarang ni kita tutup. Jadi kita menyerulah kepada muslimin muslimat imarahkan Ramadan, dan kita menyuruh khusus untuk Masjid Negeri datang. Kita ada sediakan, walaupun kekangan SOP dan sebagainya, kita masih jalankan kuliah duha. Kita akan ada kuliah duha, kuliah zuhur pun ikut SOP 15 minit je. Jadi hadis satu, terjemah satu, buat kelakar sikit, habis 15 minit. Ada 15 minit, tak ada benda lah 15 minit. Bagi mujur, jangan melawan sangat, ya kan je 15 minit pun boleh lah. Tarawih kita buat 8 saja, imam sedap-sedap, jangan risau. Dan kita akan buat kuliah duha tu, ada kuliah muslimat, dan saya sendiri akan buat minda imam besar yang biasa kita dah bersiaran secara online. Ramadan ni kita kembali bersemuka bermula 14 April 2 Ramadan. Tuan-tuan ada kesempatan datang, kita imarahkan masjid belah siang, sebab siang tak ada kekangan untuk menghidupkan masjid. Dia malam saja, mungkin kuman tu malam banyak kot, siang tak berapa banyak, tak tahulah, dia dah kaji ikut perangai kuman tu, kita pun tak tahulah. Iftar masih ada, untuk berbuka kita sedia, moreh ada, sahur pun ada, tapi semua tak boleh makan di dalam. Jadi nanti kita sedia, tuan-tuan ambil, carilah mana pot yang sesuai. Pada MPK tutup, tak boleh. Jadi pandai-pandailah tuan-tuan makan atas motor ke dalam kereta, kalau pandai. Sini tak boleh, kena denda nanti, kena saman. Tapi makan kita sedia. Berbuka pun sebab dia SOP, makanan diagihkan lepas maghrib. Memanglah pening sikit, tapi itu yang terbaik yang pihak berkuasa telah fikirkan. Sebab kalau agih sebelum maghrib, nasi, air, sup, tuan-tuan letak di mana? Letak depan tikus jadah, tak khusyuk semayang. Allahu Akbar. Tengok ke nasi tu sebu perut. Jadi ada betulnya ambil makan lepas semayang. Mana kita masuk masjid, nanti masjid bagi kurma 2 biji dengan air mineral 1. Azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam di Mekah lah kita ya, makan kurma. Puak makan kurma. Masuk dalam plastik, jangan sepoh tak kapek. Minum, go. Lebih kurang berapa minit, sekejap kita semayang maghrib dulu. Tenang-tenang semayang maghrib. Habis semayang maghrib, tuan-tuan keluar, ambil makanan, carilah pot nak makan kat mana-mana. Itu yang kita diminta untuk buat. Saya ingat kalau semua ahli jemaah beri kerjasama, benda ni boleh berjalan lancar, tak ada masalah. Moreh pun kita sedia, moreh tak ada masalah lah, ambil terus balik. Cuma sahur kita diarahkan untuk tidak buat setiap malam.
Jadi sahur hanya dibenarkan 10 Ramadan terakhir saja. Jadi untuk maklumat kepada pelajar-pelajar kolej, kita tiap-tiap tahun kita ada musafir pelajar kolej. Dia tahun ni tak dapat kita nak sediakan. Tapi kalau nak perlu beritahulah. Barang kita ejah belaka apa? Benda kita ejah belaka. Benda ni tak ada masalah. Benda boleh ejah. Jadi datang ke masjid baca Quran, tadarus. Ini setan boleh lari. Selain pada baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan sebut-sebut nama Allah, setan takut sikit. Kemudian kata para ulama juga, semasa dalam keadaan bulan Ramadan kita berpuasa, ada masanya kita semayang tarawih, semayang zuhur, semayang maghrib, semayang asar, dia mari ngacau kita sampai kita ni jadi ngantuk, was-was berapa rakaat, lupa ni semayang sunat ke semayang fardu. Itu setan yang mengganggu. Baik itu satu hari seorang sahabat Nabi nama Uthman bin Al-As radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Nabi, dia mengadu, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Ya Rasulullah, saya tak tahan dah, setiap kali semayang saya rasa macam kena kacau. Ada masa lupa Fatihah, ada masa tak ingat rakaat berapa, ada masa lupa ni semayang sunat ke semayang fardu. Macam mana nak buat ya Rasulullah? Maka Nabi pun jawab, zaka syaitanun. Oh, yang mengacau itu setan, kata Nabi. Yuqalu lahu khinzibun. Setan tu ada nama, namanya khinzib. Jadi kata Nabi, fa idza ahsastahu fata'awaz billah minhu watfil ala yasarik thalatha. Jadi kalau demo tengah semayang, rasa dia ngacau, dia ngusik kita, maka fata'awaz billah, baca auzubillah minasyaitonir rajim dalam semayang, auzubillah minasyaitonir rajim, insyaallah dia lari. Kalau dia mari lagi, watfil ala yasarik salasa, berludahlah kamu ke arah kiri 3 kali, 3 ludah. Ini bukan ludah hak tui punya, sekarang kena suap teh tuan-tuan, jangan nak hak tui, simbolik saja. Puh itu je lah, macam kita niuk jampi serapah, puh gitu, jangan bunyi beria kan, sebab nak mengalaukan dia. Watfil ala yasarik salasa fa fa'altu zalika fa azhaba Allahu anni. Maka kata Uthman bin Sa'ad, aku pun buat apa yang Nabi ajar dan tak ada dah gangguan aku dalam semayang selepas daripada itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dia syaitan, memang Nabi sebut ni syaitan kecil-kecilan lah ni, dia cukup suka mengacau kita tengah semayang. Oh, itu favourite dia betul. Tuan-tuan jangan ingat semayang syaitan tak ada. Oh, lagi sedap dia ngacau kita ada. Kata Nabi, dia punya kuat mengacau ni, hatta yakhtira bainal mar'i nafsi yaqul azkur kaza lima lam yakun yazkuru hatta yadhullu rajulun la yadri kam shalla. Nabi sebut dia syaitan, dia akan mengacau kita macam-macam, dia bisik lintahkan kita dengan hati kita. Macam contoh nanti tuan-tuan tarawih di sini. Tarawih di sini, luar sana ada bazar orang berniaga. Saya dipahamkan berniaga bazar tak ada makanan tahun ni. Dia jual bahan kering saja. Wallahualam, setakat dia maklumkan. Sebab kalau dia jual bahan makanan, orang beli bungkus nak makan di mana? Makan di masjid juga. Jadi dia jual barang raya sajalah. Barang kering, Aidil Fitri, baju benda. Jadi banyaklah lagu raya esok dia pasang. Geng lagu raya. Kita ni semayang, setan dia kacau. Mu jangan semayang lama sangat, sekarang habis dah orang tupak tu, mu lambat mu tak dah. Malam tadi dia mari pum, dia ngusik kita. Kemudian dia akan ganggu kita sampai peringkat kamu ragu-ragu berapa rakaat yang telah kamu lakukan solat kamu. Oh, ini setan. Jadi ini antara beberapa perkara yang kita bolehlah ambil perhatian. Paling asas sekali para ulama mengajar, masuk masjid lah paling banyak kena doa jauh pada setan. Baik itu kata para ulama berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Amr al-As. Dia cerita Nabi kita kalau nak masuk masjid, dia doa panjang. Kalau doa yang pendek pun dia baca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dengan kerajaan yang wujud sejak azali. Aku minta jauh daripada syaitan yang terkutuk. Panjang doa Nabi.
Sehingga kan Nabi dalam satu hadis dia pernah mengatakan, siapa-siapa yang membaca doa tersebut ketika masuk masjid, maka syaitan akan buat pengumuman, hufiza minni sa'irul yaumi, orang ini telah dijaga daripada gangguan kita sepanjang hari ini. Begitulah sedikit sebanyak hadirin hadirat sekalian, amalan-amalan kita yang perlu kita sama-sama mantapkan dalam nak menyambut kedatangan Ramadan ini. Ingat, syaitan tidak 100% dibelenggu. Masih lagi ada syaitan yang bergentayangan dan mereka tetap akan mengganggu kita. Cuma general saja yang telah pun di PKPD kan. Sekadar itulah saja. Bagi pihak masjid, kita mengucapkan kepada seluruh jemaah selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Bermula hari Selasa kita akan ada tarawih, mudah-mudahan jemput datang beramai-ramai dan penuhilah masjid negeri. Bukan tak beri masjid lain, tak. Masjid lain ni maklum sajalah, masjid Korea tak kecil, dia tak muat orang. Kita ni besar, tak ada masalah. Masjid Korea kadang-kadang kalau jemaah dia dah penuh, pintu gerai tu tak boleh masuk dah. Dah rapat sangat dah. Dia bulan puasa ni orang suka pergi masjid semayang. Tapi kita tak ada masalah. Penuh bawah kita pergi tingkat atas pula. Tingkat atas pun kita dah cuci minggu lepas. Panggil orang kapek apa semua cuci. Harum lah atas. Tapi tu untuk muslimat sajalah. Tuan-tuan tak boleh di atas. Tu untuk muslimat saja atas. Jadi saya kira sekadar itu. Sebelum berpisah, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Moga-moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari setan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan dunia, akhirat maupun agama. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.